dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah kita jumpa pada malam ni. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung kelas kita masih lagi dalam pelajaran mat. Okey. So suara saya dengar? Kalau tak dengar boleh bagi tahu. Okey, jadi insya-Allah saya rasa kita terus nanti akan datanglah tu yang kemudian tu. Okey, so hari ni kita akan masuk kepada yang terakhir untuk hukum mat iaitu hukum mat 6 harakat. Okey. Nampak kat skrin . Okey. So kita akan masuk hari ini untuk yang terakhir iaitu hukum mat 6 harakat. Okey. So ni yang terakhir lah. Hari tu kita dah belajar 2 harakat, 4, 5 harakat dan hari ni 6. Okey. So kalau kita tengok dekat buku, buku tajwid dia ada 4 hukum mat 6 harakat ni, bacaan 6 harakat ni. Okey. So yang pertama mat adil sukun, yang kedua mat lin, yang ketiga mat fa dan yang terakhir adalah mat lazim. Okey. So tapi untuk kelas kita yang online ni saya akan terus so mat adil sukun ni kita dah belajar. Dia ada dekat mat 2 4 5 2 4 harakat itulah. Mat adil sukun ni mana? Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya dia yang kat belakang itulah Rahim itulah. Itu adalah mat alif disukun. So kita boleh baca sehingga 6 harakat. Okey. Yang kedua mat lin kan? Li'ila fi Quraisy. So kita boleh baca sehingga Quraisy tu sehingga 6 harakat lah. Okey. So ada satu lagi tu mat fa. Okey, mat fa tu kalau kita tengok adalah bacaan mat yang terdapat pada huruf hamzah istifham di awal kalimah dekat huruf yang bawah tu. Okey, mat fa ni saya akan terus masukkan dia dalam kategori mat lazim jugalah. Okey. So nanti paling mudah mat lazim dengan mat fa ni dia adalah huruf yang sama hukum yang samalah. Okey. Alright, so kita tengok terus pada hukum mat 6 harakat. Okey, dengar suara saya setakat ni? Dengar Ustaz. Alright. So kita terus hukum mat 6 harakat. Kita ambil mat lazim. Kalau kita tengok kat huraian tu mat lazim ni dia ada 2. Pertama mat lazim kalimi, yang kedua mat lazim harfi. Okey, so kita akan tengok dekat sini. Okey, kat sini kita boleh nampak hukum mat, maksud saya hukum mat lazim ni dia ada, tengok sini dia ada 5 lah. Okey, ada 4 maaf. Okey, dia ada 4 dekat situ kan. Okey, pertama mat lazim harfi mukhaffaf. So mat lazim harfi musaqqal dan kalimi kalimi mukhaffaf. Yang terakhir tu kalimi musaqqal tu lah. Okey, so dia ada 4 kat situ. Okay, so kita akan tengok mat lazim ni dia 6 harakat Tadi saya sebut. Okey, dia ada 2 harfi, ikutkan ada 2 sini harfi satu, yang kedua kalimi lah. Okey, dia ada 2 situ Okey. So kita akan tengok go through by tu. Okey, nampak ke? Okey, dia ada 2. Kita pergi yang pertama dulu mat lazim kalimi. Apa maksud kalimi? Kalimi ni maksudnya kalimah. Okey. Oh, sorry. Mat lazim kalimi ni maksudnya dia adalah kalimah lah. Kalimah tu ni kalimah. Okey. Ni kalimah. Satu lagi tadi huruf kan. Huruf ni macam ya, sorry. Macam huruf ya kan. Okey, macam huruf ya. Okey, yang kita belajar Yasin, Alif Lam Mim itu adalah contoh-contoh mat lazim harfi huruf. So kita akan pergi dulu yang pertama ni iaitu mat lazim kalimi. Maksudnya kalimah. So kalau kita perasan mat lazim kalimi mukhaffaf ni dia sama dengan mat fa kat dalam buku tu Okey. Dia punya tu lebih kurang lah. Okey. Oh sorry dia tak sama. Tapi cara bacaan dia sama. Okey, so tak apa. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Apa maksud mukhaffaf? Mukhaffaf ni maksudnya ringan. Okey, ringan. Maksudnya ringan, bacaannya ringan.
Okey, kenapa dia ringan? Sebab dia bertemu, okey, tengok kat sini. 6 harakat apabila huruf mat bertemu dengan huruf sukun dalam satu perkataan. Contoh dekat sini al-ana. Dekat mana mat lazim kalim mukhaffaf sini? Okey, al-ana. Tanda mat ni, tanda panjang tu, okey, bertemu dengan huruf berbaris sukun. Apa yang sukun kat situ? Huruf apa situ yang sukun? Lam. Lam kan? Lam tu sukun. So kita akan baca dia al. Okey. Berbeza dengan mat 4-5 harakat. Maksudnya 4-5 harakat tu alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf hamzah. Okey. Tapi yang huruf mat 6 harakat ni, yang mukhaffaf yang ringan ni dia bertemu dengan huruf berbaris sukun. Okey, yang pertama ni ringan mukhaffaf. Kita bacalah. Hukum mat ni hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran. So dia tak banyak So kita akan baca dia al-ana. Okey, dah akan jadi al-ana. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada? Okey, so kita mula dulu dengan yang ni. Dekat sini. Al-ana ni. Okey, siapa yang mula baca boleh baca. Okey, sedia saya baca sekali lagi. Al-ana. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Al-ana. Allah. Okey, ada nak tanya? Tak ada Okey, seterusnya mat lazim kalimi musaqqal. Musaqqal ni maksudnya berat. Okey, tadi ringan, yang ni berat. Okey. Berat tu bukan berat kilo Berat tu maksudnya nak baca tu dia berat. Dia susah, dia sukar. Okey. Kadar baca 6 harakat apabila huruf mat bertemu dengan huruf yang bersabdu dalam satu perkataan. Okey. Kalau tadi sukun, yang ini sabdu. Sukun baris sukun lah. Kalau kat sini surah Fatihah ni kan waladdallin. Apa yang bertemu apa? Alif bertemu dengan huruf lam yang ada baris Sabdu. Boleh? Kenapa dia panggil berat? Sebab dia sabdu. So bila kita baca waladdallin, lam tu kita kena tekan sedikit. Waladdallin. Berbeza dengan ini kita akan baca al-ana. Kita lepas. Lepas ya. Al-ana. Kan? Kalau yang bawah ni waladdallin. Kena tekan sedikit lah sebab dia baris sabdu. Boleh? Boleh. Okey. Kita cuba baca sama-sama. Okey, saya baca dahulu. Ad-dallin. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Allah. Ad-dallin. Okey, ada kena tanya? Ustaz, maksudnya kalau perbezaan tu dari segi bacaan dia dan juga tanda tu lah kan? Tanda sukun atau tanda sabdu Tanda selepas sabdu. tanda panjang. Panjang. Itu je. Selanjutnya kita akan jumpa yang tanda sabdu. Tanda bulat ni tak banyak sebab ada 2 tempat je. Okey, lain ada lagi nak tanya? Ustaz, maksudnya 2 tempat tu dalam Al-Quran tu ada 2 je lah. Betul. Oh, okey. Dia tak banyak. Kalau kita tengok kat buku Makfa kan, dia sama dengan mat lazim. Maksudnya lepas tanda panjang ada huruf bersabdu. Itu saya rasa benda tu sama je. Yang penting kita tahu lepas tanda panjang huruf tu bersabdu, maka dia akan menjadi 6 harakat. Kalau bertemu dengan hamzah baru menjadi 4 atau 5 harakat. Okey, boleh? Ada nak tanya lain? Tak ada? Okey, tak apa, kita terus dulu. Inilah mat lazim kalimi mukhaffaf. Maksudnya tanda panjang ni bertemu dengan lam berbaris sukun. Okey, dia ada 2 tempat lah. Okey. Dekat sinilah surah Yunus ada 2 satu ni al-ana, satu pun lagi al-ana. Dia sama. Dekat surah yang sama jugalah surah Yunus. Boleh? Okey, ada kena tanya? Tiada. Ada? Ada? Tak ada? Okey, seterusnya ni mat lazim mukhaffaf. Kalimi musaqqal, sorry. So macam inilah tanda panjang bertemu dengan huruf bersabdu. So kita akan baca waladdallin. Ataupun kat bawah ni al-haqqah. Al-haqqah. Boleh kat sini Okey, ada nak tanya? Okey, tak ada. Kita terus.
Okey. So, sebelum tu kita akan masuk, ini adalah mad lazim harfi, mad lazim harfi. Okey. So, ni ada dekat buku pelajaran 8 tu. Okey, jumpa pelajaran 8 tu. Muka surat sebelah. Dekat pelajaran 8 tu huruf muqatta'ah. Okey, kenapa saya masuk huruf-huruf muqatta'ah dekat sini? Sebab huruf-huruf muqatta'ah ini adalah sebenarnya juga huruf mad lazim harfi. Okey, so kita tengok dulu dekat bawah ni huraian. Okey, tengok muka surat 23 sebelah tu . Huruf muqatta'ah adalah ni huraian dekat bawah tu kalau tengok kat buku adalah huruf-huruf yang terdapat di awal 29 buah surah di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 14 huruf hijaiyah. Okey, kelompok pertama ra, ha, ta, ya, ha adalah dibaca kadar 2 harakat sahaja. Manakala kelompok kedua nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim hendaklah dibaca 6 harakat. Okey, so ini huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ni maksudnya kita akan baca dengan bunyi asal. Contoh kita selalu baca Yasin kan. Lagi alif, lam, mim. Itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal surah. Okey. So daripada ini, okay, saya ringkaskan macam ni. Kalau saya laju beritahu dia ada satu kelompok pertama, yang kedua adalah kelompok kedua. Okey. So, apa yang saya nak kaitkan dengan tadi adalah mad lazim harfi tu. Okey, kelompok pertama ni ra, ha, ta, ya, ha ini. Okey, kelompok pertama ni kita panggil dia mad asli harfi. Dua harakat ni kita panggil dia mad asli harfi. Dia huruf yang mad asli, panjang dia 2 harakat sahaja. Tapi kelompok yang kedua, mim, kaf, lam, sin, ain, sad, qaf, nun ini adalah mad lazim harfi. Inilah mad lazim harfi. Okey, dia berbeza dengan huruf kalimah tadi. Kalau kalimah kena ada tanda panjang bertemu dengan sukun atau sabdu. Tapi kalau mad lazim kalimi harfi, harfi ni dia adalah huruf sahaja. Tapi huruf tu kita kena baca dengan kadar 6 harakat. Dapat ke setakat ni? Boleh? Okey, Encik Aris Boleh tak? Boleh. Tak apa, nanti kita akan tengok lagi lah. So, persoalan dia huruf alif ni berapa harakat? Alif, dua harakat. Dua lain, ada nak jawab? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okey, jawapan dia 1 harakat. Alif. Kita tak baca panjang. Kita baca alif. Okey, so kita apa? Kita tengok dulu. Dia punya kita panggil sebab. Okey, maksud saya kita akan tengok kenapa bunyi dia panjang macam itulah. Okey. So dekat sini tengok. Ini saya kaitkan balik dengan pelajaran pertama dahulu. Pelajaran huruf-huruf hijaiyah tu. Alifun, baun, taun, saun tu. Yang pelajaran pertama nama-nama huruf hijaiyah. Okey, so kenapa dia jadi 1 harakat? Sebab nama panjang dia ataupun nama kita panggil penama IC dia alif. Dia tidak ada huruf yang dia tidak ada huruf mad ke ataupun sebagainya lah. Dia terus kita baca dia alif. Faham? Dapat So kita akan baca dia alif. Dekat muka surat pertama buku tajwid tu. Jumpa? Kalau nak carilah. Okey, kalau tak boleh tengok kat skrin je So kita akan baca dia dengan bunyi alif. Okey, dapat? Dapat. Okey, so kenapa 1 harakat? Sebab bunyi dia alif. Okey, alif. Dia tidak ada bunyi contoh, dia bukan ejaan dia beginilah alif kan. Dia tak. Dia bukan eja macam ni. Okey. Kan dia tak eja macam ni ataupun dia tidak dieja dengan kita panggil apa? Ada huruf mad ke kan? Tak. Pun tak jugalah. Okey, tapi dieja dengan begini. Okey, dapat? So kenapa kita baca dia 1 harakat? Sebab eja dia alif. Okey, boleh? Boleh. Okey, good. Okey, seterusnya ni 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Sebab ejaannya nama IC dia adalah bunyi 2 harakat. Kita buang bunyi hamzah kat belakang tu Okey. So hamzah ni dia tak ada. Dia akan jadi macam inilah ya to kan. Dapat. So daripada sinilah jadinya bunyi 2 harakat. So kita akan baca dia ha, ya, to, ha, ra. Dapat?
Ni pelajaran pertama dulu Macam mana Cik Aris? Dapat. Okey, boleh. So kita baca sama-sama. Saya baca dahulu. Ha, ya, ko, ha, ro. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Ha, ya, ko, ha, ro. ro. Okey, so itulah sebab-sebab dia Okey, ada nak tanya? Belum lagi Okey, seterusnya ni yang 6 harakat. Maksudnya kenapa dia menjadi 6 harakat? Okey, kita pergi dengan huruf yang pertama. Huruf apa ni? Lam. Ada apa dekat situ? Mim. Mim. Ada huruf mat di antara lam dengan mim. Ada huruf apa mat dia tu? Huruf alif. So dia jadilah 6 harakat. Kita akan baca dia. Lam. Boleh? Lam. Jangan baca lam. Maksudnya bukan mim tu yang panjang tapi alif tu yang panjang. So kita akan baca dia. Lam. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada. Okey. So saya baca dulu lepas tu ikut Kita akan go by huruf lah. Okey. So kita mula huruf lam. Saya baca dulu huruf lam. Lam. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Lam. Okey, yang kedua mim. Mim. Okey, 1, 2, mula. Mim. Okey, seterusnya nun. Boleh? Nun. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Nun. Okey, huruf seterusnya huruf sod. Okey. Sod. Boleh? Sod. Ada huruf dal tu kokolah tu Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Sod. Okey, yang ketiga, yang seterusnya huruf sin. Sin. Boleh? Sin. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Sin. Okey, seterusnya Qaf. Boleh? Qaf. 1, 2, mula. Qaf. Okey, seterusnya huruf kaf. Okey. Kaf. Okey, kaf. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Kaf. Yang terakhir ain. Okey, ain. Okey, 1, 2, mula. Ain. Okey, dapat. Ada nak tanya? Ada ke nak tanya? Oh, tak ada. Tak ada Okey, so maksudnya macam mana dia jadi 6 harakat sebab dia ada huruf mat di dalam huruf tersebut. Macam ni kita kena tahu, kena tengok dekat pelajaran yang pertama. Nama-nama huruf hijab. Dan kena ingat nama-nama ni ada sebab dia. Okey. So, tahu dekat sini, ini yang kat bawah tu lah, yang dekat apa ni, contoh bacaan. Okey, jadi dekat manakah mat lazim itu akan berlaku? Di sini. Okey, di sini. Okey, so contoh saya baca alif lam mim. Okey, so ini kita akan bacalah dia punya tu. Jadi kita akan baca. Okey, so dekat sini ada 2. Mat lazim harfi, dia ada 2 dekat sini. Mustaqal berat. Ni mukhaffaf ni ringan lah. Maksudnya tiada idgham. Okey, so kita akan tengok. Cuba tengok dekat sini. Ejaan dia nun kan. Ni tadilah saya cerita kenapa dia 6 harakat. Sebab dia punya sebutan beginilah. Sod. Toha. Kenapa 2 harakat? Sebab to dengan ha tu lah. Qaf. Okey. So dekat sini saya akan cerita kejap lagi. Okey. So, kita pergi dekat sini. Ini kita akan fokus kat sini mat lazim harfi ni Okey. Dekat sini alif, lam dengan mim. Okey, tengok kat sini alif, lam dengan mim. Ini ejaan dia bila kita dah buka. Okey, maksudnya kita akan baca dia alif. Alif tadi berapa harakat? 1 kan? Lam? 2. 6. 6 kan? Okey, mim? 6 juga kan? Okey. Macam mana kita tahu dia 6? Tengok dekat sebelah ni pun dah ada lah. Ada huruf mat kan? So itu antara kaedah lah. Okey, so bila kita baca, alif tadi berapa harakat? 1, lam, 6, mim, 6. Dapat?
Dapat. Okey. So bila kita baca alif lam mim. Okey. Dekat sini antara huruf-huruf ni ada tak hukum yang berlaku? Ada. Okey, contoh fa baris sukun bertemu dengan lam ada hukum tak? Tak ada. Tapi mim mati bertemu dengan mim berbaris ada hukum tak dekat sini? Mim mati bertemu mim ada hukum tak? Ada. Ada kan? Hukum apa kita panggil? Idgham mislaini kan? Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu mim ni kita panggil idgham mislaini. So berapa harakat bila idgham mislaini? 2 harakat. So bila kita baca, kalau biasa kita akan baca alif lam mim. Kita akan baca 166 lah. Tapi bila kita dah belajar macam ni, kita kena baca alif lam mim. Antara mim dengan mim ni, maksudnya lam nak masuk mim tu, kita kena dengungkan ataupun kita kena panjangkan bunyi mim tu, kena tahan bunyi dia. Okey, dia akan jadi alif lam mim. Nah, dia tak boleh baca alif lam mim. Dia tak boleh baca macam tu. Dia tak jadi dengung. Okey, maksudnya mim mati bertemu mim ni kita kena baca dengan 2 harakat. Dapat ke? Dapat. Boleh beza dia? Okey, faham. Faham. Okey, so kita cuba baca sama-sama. Okey. Alright. Saya baca dulu. Alif lam mim. Okey, sama-sama. 1 2 mula. Alif Alif lam lam mim. Okey, yang kedua, itu tengok sama juga. Alif lam mim ni sama. Mim mati bertemu ra. Okey, alif tadi dah tengok sama kat atas, lam pun sama. Mim mati bertemu dengan ra. Ada hukum tak dekat situ? Ada, tapi hukum apa dekat situ? Izhar syafawi. Dia dengung ke tidak? Taklah. So kita akan baca panjang hanya di sini. Okey. So dah akan jadi alif lam mim ra. Mim ra. Boleh? Jangan baca lam mim ra. Salah. Okay, kena baca mim ra. Mim tu habiskan, masuk terus masuk ke huruf ra. Dapat? 2. Mim tu 6, ra tu 2 lah. Mim 6. Mim ra, maksudnya jangan tahan mim tu lah, jangan baca mim ra. Salah. Kena baca mim ra. Baru betul. Dapat beza dia? Tak dapat. Okey. Okey, kita tengok dulu. Alif tadi berapa harakat? 1. 1. Lam 6. Mim 6. 6 juga. Ra 2 kan? Ra je kan? So kalau atas ni kita akan baca alif lam mim. Okey, kalau bawah ni dia akan jadi alif lam mim ra. Mim tu jangan tahan. Terus mim ra. Terus masuk ke huruf ra. Boleh? Okey, kita cuba baca sama-sama. Saya baca dulu. Alif lam mim ra. Okey, kita cuba baca sama-sama. 1 2 mula. Alif lam mim ra. Okey, ada nak tanya? Tak ada Okey, so terusnya tadilah alif sama, 1 harakat, lam 6, mim 6. Okey, huruf sad. So mim mati bertemu sad, ada hukum tak? Ada, tapi hukumnya izhar syafawi. So bila izhar syafawi dia akan menjadi jelas. Okey, cuma dekat hujung ni ada huruf dal. Huruf dal ni kita kena baca macam mana? Tadilah ada bunyi qalah. So dia akan jadi alif lam mim sad. Macam tu Alif lam mim sad. Boleh? Okey. Dapat? Dapat. Okey, kita cuba baca sama-sama. 1 2 mula. Alif Alif lam mim
Sod. Sod. Sod tu 6. Sod. Okey. Sod Sekali 6 lagi. juga. Sod 6 juga. 6. Sod 6. Kan ada alif antara sod dengan dal kan. Dia bukan ra. Ra ni satu je. Ra je kan. Dia ada ra dengan alif kan. Okay, sekali lagi saya baca. Alif lam mim sod. Okay, sama-sama. 1, 2, mula. Alif lam mim sod. Okay, ada tanya? Tak. Tak ada. So nak tak nak lepas ni kena baca dengan mak lazim yang lebih ni lah. Lebih tepat lah. Okay. Yang terakhir kat sini. To. Berapa harakat to? 2. 2. Sin. 6. 6. Mim. 6. 6 lah. Okay. 1, 6, 6. Okay. Sorry. 2. So dekat sini to masuk sin ada hukum tak? Tak adalah. Nun mati bertemu mim. Ada hukum tak dekat sini? Ada tak? Adalah. Hukum apa dekat situ? Idgham bi gunnah. Kan? Idgham bi gunnah. So kita akan baca dia. To, si, mim. Masuk mim tu terus ke dalam. Bila dah habis 6 tu terus jadikan dia idgham lah. To, sin, mim. Jangan baca to, sin, mim. Tak betul. Kena terus masuk sin, mim. Dapat? Dapat. InsyaAllah. Okey, kita cuba baca sama-sama. Saya baca dulu. To, sin, mim. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. To. Sin mim. Dah. Okey. Ada nak tanya? Tak ada Tak ada. Okey. So tak apa. Okey. Kita buka balik yang buku ni, yang contoh-contoh muqatta'ah tu. Okey. So ada lagi beberapa yang kita tak tengok. Okey. So mungkin dalam 5 minit ke cuba tengok dekat buku tu dengan contoh yang ada tu. Okey, tengok contoh yang kita tengok lagi ha mim ni. Lepas tu kaf ha ya ain sad. Lepas tu ain sin qaf ni betul lagi kan. 3 ni. Dengan yang lain lah kalau sempat khususnya kalau ada masa lah. Keutamaan pada ha mim, lepas tu kaf ha ya ain sad dengan ain sin qaf. So yang lain tu kalau sempat tengok, kalau tak sempat tak payahlah. Maksud saya buka balik contoh ha mim. Contoh tadilah alif lam mim sad ni kan. Buat keluar balik alif, eja balik kan. Okey. Lepas tu mi lam kan. Contohlah buat untuk yang lain ni lah. Sorry. Yang lagi apa? Yang lagi 3 ni Okey, so mungkin dalam 10 minit, 5 ke 10 minit kita cuba tengok. Kalau tak faham boleh tanya
Dah ke? Dah. Dah. Ustaz. Okey, ha? Dah. Okey, boleh. So kita tengok dulu. Yang pertama ha mim. Okey, ha berapa harakat? Dua lah. Kan? So kita akan tulis ha mim 6. 6. 6 kan? So ada tak hukum antara dua ni? Tak ada. So kita akan baca dia ha mim. Gitu Okey, yang kedua saya ambil nombor 3 terus. Kaf ha ya mim tu kita akan tengok sekejap lagi. Okey, ain. Macam mana ejaan dia? Ain lah. Saya tulis kat sebelah, saya tak muat. Ain kan? Okey. Sin. Sin ya nun. Kan? Sin. Okey, yang ketiga qaf. Betul? Okey. Alright. So, dekat sini tadi nun berapa harakat? Ain berapa harakat? 6. 6. Harakat. Sin 6. 6. Qaf 6. 6 harakat. Okey. Ain, sin, nun mati bertemu sin, ada hukum tak? Ada. Apa dia? Ifa kan? Ifa So dia akan jadi dengung. 2 sorry. Nun masuk ke qaf, ada hukum tak? Ada. Ada juga. So dia akan menjadi 2 harakat. Okey, dia akan jadi tambahan lah. So kita akan baca dia. Ain, sin, qaf. Boleh? Ain. Maksudnya ain tu 6. Lepas tu nak masuk ke sin 6. Maksudnya daripada 18 asalnya. Akhir menjadi 22. Okey. So kita akan baca dia. Ain, sin, qaf. Boleh? Ain, sin, qaf. Belakang tu jangan bagi dia rapat lah. Jangan baca. Ain, sin, qaf. So kita akan baca dia. Ain, sin, qaf. Dapat? Dapat dia. InsyaAllah. Okey, tak apa. Kita Kita baca dulu. Dia tak pecah. Dia tak pecah. Dia tak ada satu-satu. Betul. Kita cuba baca dulu sama-sama. Okey, sedia. 1, 2, mula. Ain, sin, Qaf. Okey, ada ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya saya terus masuk yang kaf ha ya ain tu. Okey. Ni yang tadilah. Okey, nampak dia ada di surah Maryam. Okey, so dekat sini nampak kan? Kaf, berapa harakat tadi? 6. Ha ni mad lazim mukhaffaf. Kenapa dia mukhaffaf? Dia ringan sebab dia tidak ada huruf mad lah. Dia tidak ada huruf yang idgham. Okey. So sama juga dengan sini mad asli. Okey, dia pun sama. Dia 2 harakat je lah. Ha, lepas tu ya. Ni pun sama. Kenapa dia mad lazim mukhaffaf? Sebab tidak ada huruf yang idgham. Cuma dekat sini dia adalah ifa hakiki. Dia bukan idgham. So dia bukan mad lazim musaqqal. Okey. Short pun samalah. Cuma huruf dal ini ada huruf berbaris sukun. Qalqalah. Okey. So kita akan baca ni 6, 2, 2, 4 ataupun 6. Kenapa dia 2, kenapa dia 4 atau 6? Sebab dia kat sini kita panggil bacaan lead. Dia bukan sepatutnya dia kena baca ain. Tapi ain lah. Tapi tak ada masalah, kita boleh baca 6 juga. Okey, so nak selamat ambil je 6. Dan seterusnya sod 2 dan 6. So ni dia akan jadi panjang sedikit. Kita akan baca dia. Kaf, ha, ya, ain, sod. Okey. Jadi sekali lagi saya baca. Kaf, ha, ya, ain, sod. Boleh? Boleh. Boleh? Okey, kita cuba sama-sama. 1, 2, mula. Kaf, ha, Ya, ain, sod. Sod 6 harakat Sod. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya ke? Tak ada Okey. Sudah habis. Okey.
So, itu adalah dia punya inilah apa kita panggil dia punya bacaan itulah. Okey. So, kita akan tengok dalam Quran. Okey, kita akan cuba tengok dekat Quran sekejap Nak kena ni dulu. Okey. Orang kita Okey. Sekejap Okey. Quran ada kan masing-masing kan? So. Okey, so dekat Quran okey, kita akan cari hukum tadi hukum tadi di Quran. Okey. Okey, kita tengok dulu dekat surah apa ni? Nampak ke Quran saya? Nampak tak? Quran. Okey. So, kita cuba tengok tadi dekat surah surah pula dekat muka surat 5, 6, 3. Tarik pula. Okey, kita cuba tengok dulu surah yang apa ni? Yang bacaan mad lazim tadi tu. 563 rasanya. Okey, 563 ni Jumpa 563 ni. Muka surat 563. Cuba cari mad yang tadi tu. Mad lazim. Kalimi dulu. Mukhaf ni mad yang mad lazim harfi kita akan tengok kemudian. Dah jumpa ke? Boleh cuba tengok dekat muka surat 5, 6, 3 Dah? Dah. Go through dengan Ustaz. Lost Ustaz, lost. Lost? Ni. Cari mad lazim tadi. Mad lazim yang kalimi tu. Maksudnya tanda panjang bertemu dengan huruf bersabdu. Okey. Bukan harfi, yang kalimi, yang kalimah. Cik Aris jumpa? Belum, Ustaz. Jumpa dah? Belum. Oh, belum. Okey, sorry. Cuba cari mad lazim kalimi yang contoh tadi surah Fatihah kan, waladdallin itulah kan. Ini contoh surah lain bukan kat sini contoh surah lain.
Sabtu ada. Yang dekat ni. Jumpa satu Okey, lain? Ada jumpa lain? 19. Okey, boleh? So dekat mana tadi? Cak Res? Dekat 19. sini kan? Sofatin Sofatin. Okey. Jumpa Kak Fiza. Saya tak nampak. Dekat saya punya skrin tak nampak? Nampak dekat Quran saya. Oh, okey. Sofa tu. Dia ada Itu tanda dah. huruf alif kecil bertemu dengan huruf fa yang bersabdu. Okay. Okey, apa perbezaan dengan tanda panjang yang lain? Contoh macam ni, dia ada bertemu dengan huruf hamzah kan? Sama juga dengan ini bertemu dengan huruf hamzah, tapi yang ini dia bertemu dengan apa tu? Huruf berbaris sabdu. So itu je beza dia. Maksudnya jangan terlalu rumit. Okey, kita tengok dekat muka surat sebelah bawah ni lah. Okey. So, ini contoh tengok surah pertama Al-Qalam tu. Nampak? Ni. Betul, nun ni kan. Okey. So, apa yang berlaku dekat sini? Dia ada huruf jim sahaja. Dia bukan ayat tapi dia maksudnya dia boleh berhenti kat situ lah. Atau Jim. boleh teruskan. So dekat sini macam mana kita nak baca yang ini? Dia ada dua versi kan. Satu kita berhenti. Kita baca macam mana? Nun. Berapa harakat? 6. Macam mana kita tahu dia 6? Tanda panjang lah. Okey. Dia paling mudah tanda panjang. So kita akan baca dia nun. So kita sambung. Wal qalami wa ma yasturun. Kan? Okey. So soalan dia kalau kita nak sambung. Boleh tak? Boleh lah sebab dia huruf jim je kan. So kalau kita nak sambung, macam mana kita nak baca dia? Betul. Maksudnya bunyi nun ni kita akan baca dia dengan jelas. Maksudnya jangan ifakkan dia. Kita baca nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami. Kita akan menjelaskan bunyi nun yang di belakang dia. Okey. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maksudnya jangan baca nun wah. Maksudnya dia jadi ifak, tak boleh. Nun, bunyi nun belakangnya akan menjadi jelas. Boleh? Okey, ada nak tanya? Okey, terus kita tengok dekat muka surat. Jap, surat apa tadi? Okey, muka surat sinilah. Okey. Surat apa ni? 566. Cuba tengok muka surat 566 sebelah dia. Masih lagi dalam kata apa? Surat yang sama lagi lah, sebelah lah. Okey, muka surat 566 tak jauh dah. Okey, cuba cari juga mad lazim. Mad lazim kalimi yang tadi tu. Okey, cuba cari. Al-Haqq. Banyak, ada 1, 2. Okey, dah. Cik Aris jumpa. 2. Lain? 3. 3. Okey, yang lain cuba cari lagi, tak apa. Satu muka surat dah, daripada atas sampai bawah. Oh, dari atas bawah. Satu muka surat. 3.
Okey, dah ke yang lain? Ustaz, cari dalam Al-Quran saya dah lost. Tapi masa belajar tadi faham. Tengok yang ni saya tak dapat lah. Menggaru kepala Cuba. buatnya. Sebab saya tengok alif, lam, apa, bersabdu kan. Oh, bukan alif lam mim tadi tu. Ini yang tanda panjang, huruf-huruf mat. Okey, huruf-huruf mat, alif, waw ataupun ya Okey. yang ada tanda panjang. Okey. Dia bertemu dengan huruf bersabdu. Bersabdu. Contoh macam tadi yang kita jumpa soft tu kan. Soft. Contoh tadi yang kita jumpa tu kan. Dia ada tanda panjang alif tu dan huruf fa sebelah ada huruf bersabdu. Sofa. Tu contoh dia lah. Kan dekat mana? Dekat sini lah. Soft tanda panjang tu bertemu dengan huruf bersabdu. So kita baca sofa. Benar ke Kak? Sekejap saya try cari. Okey. Jumpa Kak? Tak jumpa? Keluar. Tak apa lah. Kita belajar. Tak apa, tak apa. Okey, kita tengok dulu baris yang pertama ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Baris kedua? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Baris ketiga? Tak ada. Baris keempat? Tak Tak ada. Kelima? Tak Tak ada lah. Kan walaupun dia ada tanda panjang kat sini tapi huruf selepas dia huruf hamzah kan. So bukanlah. Okey, huruf seterusnya ni pun sama walaupun ada huruf berbaris panjang tapi dia bertemu dengan hamzah pun bukanlah. Okey, so seterusnya tak ada. Baris terakhir untuk surah ni pun tak ada. Okey, surah yang kedua Al-Haqqah. Ada tak yang pertama ni? Tak ada. Ada 3 kan? Dekat 3. sini 1, 2, 1, 2, 3. Sebab tanda panjang bertemu dengan huruf bersabdu. Al-Haqqah. Sama juga Mal-Haqqah. Sebelah sini pun Mal-Haqqah. Dapat? Dapat. Boleh kan Kak? Dapat okey, baris seterusnya ada lagi tak? Dah tak ada dah. Tak ada. Ada 3 kat situ. Yang lain semua kalau tanda panjang ada pun dia bertemu dengan huruf hamzah. Boleh? So, ada kena tanya? Tadi nama dia apa Ustaz? Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Okey. Okey, so okay, kita recap sikit. Hilang dah. Sekejap hilang pula. Okey. So hari ni kalau kita tengok kita dah belajar hukum mad lah yang 6 harakat. Nampak kat skrin tu Okey, 6 harakat lah. Okey. So kita recap tadi 6 harakat, dia ada dua kat sini mad lazim harfi. Okey, dia ada 2. Saya terus ni mad lazim harfi huruf. Okey, dan mad lazim kalimi. Kalimi ni maksudnya kalimah lah. Kalimah kan. Kalimah lah ni kalimah, ad-dhadim kalimah. Harfi musaqqal ni alif lam mim alif. Qaf kan. Tu dia adalah huruf saja. Dia tidak ada kalimah. Okey. So tu dia punya, kita panggil apa? Dia punya jenis-jenis dia lah. Okey. So seterusnya inilah yang kalimi ni yang dia ada 2 tu. Satu yang tanda sukun, satu yang tanda sabdu. Okey.
Tanda sukun tu dah ada 2 je kan tempat. Surah Yunus 1, surah Yunus yang kedua. So dua dekat surah Yunus. Alright, then seterusnya inilah waladdallin inilah. Okey, mad lazim kalimi mustaqbal ni kan. Okey. Dekat mana? Dekat sinilah 6 harakat. Tanda panjang bertemu dengan tanda sabdu. Dan Sabdu. seterusnya sama juga tanda panjang bertemu dengan sabdu. Sabdu. Boleh? So kita tengok tadi dekat sinilah. Okey. Sebelum kita terus pergi ke apa ni? Harfi tu, huruf ni lah. Huruf ni sebenarnya key yang kita nak belajar adalah satu kita nak tahu panjang dia lah. Okey, kalau kita panjang alif satu harakat kan. Huruf yang seterusnya tu daripada ha hingga huruf ra 5 ni adalah 2 harakat. Kelompok pertama kan. So nun sampai huruf mim adalah 6 harakat. Cuma yang kita belajar tadi connection ataupun perhubungan antara satu huruf ke huruf yang lain lah. Okay, bila baca tu macam mana kita nak baca dia lah. Contoh, contoh macam tadi lah alif lam mim ni kan. Kita nak tengok connection antara huruf-huruf ni ada bunyi lain tak. Itu yang kita tak pernah belajar sebelum ni lah. So hari ni kita belajar supaya kita tahu. Tapi macam mana kita nak tahu? Kita kena tahu bacaan panjang nama huruf tu lah. Lam, mim, nun. Baru kita boleh connect dengan huruf-huruf yang lain. Kita kena kuasai perkara ni lah. Kalau kita tak kuasai, dia akan menjadi sedikit masalah. Okay. Tapi kalau kita baca yang macam biasa sebelum ni pun tidak ada masalah. Contoh alif, lam, mim. Tak ada masalah tu maksud saya dia tidak mengubah ayat. Masuk ayat cuma kita kata apa bacaan tu kurang tepat. Itu je. Dan jelah kan dah belajar tajwid takkan nak belajar macam yang lama kan. So kita cuba baca yang lebih baik lah. Okay, tu point dia. So inilah dia punya ni lah. Maksud saya kena breakdown macam ni kena buat keluar dia punya tu macam ni. Nun tu kenapa dia jadi 6, Sod kenapa jadi 6, Toha kenapa jadi 2 kan. Kan To dengan Ha, Qaf kan. Okay, alif lam ra pun sama, mim ni pun samalah. Okay. So kita kena ni lah kena tahulah dia punya betul sebab dia berlaku tu lah. Okay. Boleh? Boleh. Alright. Okay, so tu dulu untuk hari ni. Ada ke nak tanya apa-apa? Tak ada. Boleh share tak nota tadi?